Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kes bagi Craven Books. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Alia Najwa, Najwa Amanda, Farah Izzati, Khairul Nur Syafawani Syarah dan saya sendiri Suhaila. Bagi soalan pertama iaitu senaraikan dan terangkan pihak berkepentingan serta harapan atau minat mereka dalam kes ini. Bincangkan kemungkinan kesan kepada pihak berkepentingan kes ini. Yang pertama sekali iaitu pihak berkepentingan dalaman, bos dan pengasas Craven Books, para pekerja Craven Books dan pengurus besar Craven Books. Bos dan pengasas Craven Books iaitu Peter Craven membuat perubahan kepada sistem maklumat komputer mereka untuk menambahkan unit pengeluaran produk. Beliau percaya ia akan meningkatkan prestasi serta daya saing syarikat. Namun, Craven Books telah mengalami kerugian besar, hilang pelabur dan pekerja terpaksa diberhentikan. Seterusnya ialah para pekerja Craven Books iaitu mereka menguruskan pesanan pelanggan, mengeluarkan majalah daripada gudang mengikut jumlah pesanan serta membuat pembungkusan. Namun kesan daripada perubahan sistem maklumat komputer, 60% daripada jumlah keseluruhan pekerja terpaksa diberhentikan. Dan akhir sekali bagi pihak berkepentingan dalaman iaitu pengurus besar, tugasnya ialah mengawal operasi jabatan atau operasi syarikat. Pengurus Craven Book iaitu Claire Bureau telah mengambil tindakan untuk membatalkan sistem tersebut dan ia memberi impak positif kerana syarikat masih mampu beroperasi seperti biasa walaupun jualannya perlahan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Najwa Amanda. Seterusnya adalah pihak berkepentingan luaran Craven Book iaitu mewakili pihak luar yang mempengaruhi atau terjejas oleh aktiviti perniagaan. Jadi yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan seseorang yang membeli atau menggunakan sesuatu produk yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Ianya berperanan di dalam Craven Book sebagai penduduk di sekitar United Kingdom yang membeli buku komik dan majalah keluaran Craven Books. Kesannya hampir kehilangan sebilangan besar pelanggan tetap mereka kerana sering menghantar pesanan yang salah. Seterusnya adalah pakar perunding. Pakar perunding ni mereka ni adalah seorang yang mengintegrasikan perisian yang disesuaikan ke dalam proses perniagaan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem. Ia berperanan di dalam Craven Book sebagai untuk menawarkan sistem yang berkualiti dengan harga yang murah. Kesannya, ia mengalami masalah pengubahsuaian sistem sehingga menampung kos yang tinggi dan membawa kepada kerugian. Yang ketiga adalah pembekal. Pembekal sendiri bermaksud seseorang yang memberikan input kepada organisasi. Sebagai contoh, perisian sistem, bahan mentah, peralatan dan sebagainya. Peranan di dalam Craven Book adalah membekalkan perisian sistem yang baharu kepada Craven Books. Ia hanya membekalkan perisian mengikut permintaan yang dipesan oleh Craven Books tanpa menilai atau mengemukakan soalan dengan lebih lanjut berkaitan kesesuaian perisian tersebut di dalam perniagaan. Kesannya, ia tidak dapat digunakan dengan cukup kerana perisian tersebut tidak dapat disesuaikan dalam penggunaan harian perniagaan Craven Book. Seterusnya. Ialah soalan kedua, isu utama kes Craven Books. Isu pertama, tahap pengurusan gagal menentukan sistem yang sesuai, di mana kegagalan menentukan sistem yang sesuai bagi membantu syarikat mencapai matlamat telah ditetapkan. Tahap pengurusan Craven Books meletakkan harapan terlalu tinggi untuk meningkatkan prestasi mereka dan menginginkan daya saing syarikat ditingkatkan dengan cepat. Syarikat tidak melaksanakan perancangan strategik sebelum memulakan penggunaan sistem baharu dan kesannya syarikat tidak akan tahu kemampuan sistem baharu itu. Tahap pengurusan yang kedua, meletakkan sepenuhnya harapan kepada pihak lain, di mana Craven Books selalu bergantung kepada perunding yang menyediakan sistem baharu. Syarikat tidak membuat semakan dan penilaian ke atas sistem tersebut dan hanya mengharapkan dan mempercayai sepenuhnya apa yang dibekalkan dan dikatakan. Kesannya pelaksanaan sistem baharu tidak berkesan dalam membantu syarikat mencapai matlamat dan objektif. Dan yang ketiga, tidak ada sesiapa yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan sistem baharu. Jika ada sebarang masalah, sekurang-kurangnya dapat diselesaikan oleh pihak yang dipertanggungjawabkan itu. Pihak pengurusan Craven Books perlu lebih cekap di mana berdasarkan kajian kes, pengurusan syarikat dilihat kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mengendalikan masalah. Soalan yang ketiga, huraian kes berdasarkan 5 fasa SDLC. Dan fasa yang pertama itu fasa analisis sistem, di mana fasa ini sangat penting kerana sistem baharu akan dianalisis terlebih dahulu bagaimana ia dijalankan.
Dan ini akan membantu syarikat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem dan pembaharuan yang bakal dilakukan. Konsultan IT telah dilantik oleh Craven Books iaitu John tidak menilai dengan teliti produk yang bakal digunakan. John menambahkan model tidak sepatutnya dalam perisian dan kesannya memberi impak yang buruk kepada syarikat. Dan fasa yang kedua itu fasa reka bentuk konseptual, di mana fasa ini merupakan fasa penyelesaian masalah yang telah dikesan semasa analisis sistem. Syarikat dapat mengenal pasti cara untuk membina sistem maklumat supaya dapat memenuhi keperluan dan kehendak sistem. Craven Books kurang memahami reka bentuk sistem dan ini memberi kesan kepada syarikat untuk beroperasi. Seterusnya adalah fasa reka bentuk fizikal. Jadi di dalam fasa reka bentuk fizikal, tumpuan kepada reka bentuk fizikal sistem dan bagaimana sistem beroperasi. Reka bentuk fizikal sistem yang tidak difahami dan sukar untuk digunakan oleh pekerja Craven Books telah memberikan masalah kepada Craven Books. Ini berlaku kerana reka bentuk fizikal sistem tidak dikembangkan dari awalnya mengikut keperluan Craven Book dan bukan reka bentuk yang komprehensif. Seterusnya adalah fasa pelaksanaan dan pertukaran. Fasa ini melibatkan pelaksanaan sistem dan membuat pertukaran sekiranya sistem mempunyai masalah. Di dalam kes Craven Books, mereka tidak melaksanakan langkah ini di mana mereka terus menubuhkan sistem baru tanpa melihat sistem yang lama terlebih dahulu. Oleh itu, timbul masalah di dalam sistem Craven Books menyebabkan sistem menjadi kucak-kacir dan tidak teratur apabila sistem dilaksanakan terus tanpa melaksanakan fasa pelaksanaan dan pertukaran ini. Seterusnya adalah fasa pengoperasian dan pembaikan. Sistem yang baru perlu dijalankan dan proses pembaikan dilaksanakan seiring dengan pengoperasian sistem baru tersebut. Jadi di dalam kes Craven Book, pengurus sistem maklumat mereka perlu diberikan peluang untuk mempelajari sistem maklumat berkomputer yang baru dengan perunding sistem maklumat tersebut. Dengan itu, apabila timbul masalah, proses pembaikan boleh dilaksanakan sendiri oleh pekerja dalaman Craven. Seterusnya adalah pengajaran dari kegagalan Craven Books. Yang pertama adalah utamakan perniagaan terlebih dahulu. Jadi masalah utama adalah keputusan yang diambil untuk menukarkan sistem maklumat komputer tanpa perancangan yang teratur. Peter Craven perlulah terlebih dahulu mengutamakan perniagaan berbanding memikirkan tentang teknologi komputer yang tidak pasti keberkesanannya. Seterusnya adalah pemudahkan proses perniagaan sebelum melaksanakan sistem berkomputer. Peter Craven hanya bergantung kepada perunding luar yang tidak mengetahui tentang proses perniagaan syarikat. Jadi perunding luar menyediakan sistem maklumat berkomputer yang tidak bersesuaian dengan proses perniagaan syarikat dan sepanjang penggunaan sistem ini, Craven Book terpaksa melaksanakan banyak pengubahsuaian kepada sistem kerana proses perniagaan yang tidak dipermudahkan. Seterusnya, pengajaran dari kegagalan Craven Books iaitu mengambil tindakan selangkah demi selangkah. Masalah utama yang dihadapi ialah pihak pentadbirannya gagal menentukan sistem yang sesuai. Craven Books telah pun mengambil keputusan untuk menggunakan kedua-dua sistem yang ditawarkan secara serentak iaitu standard package dan tailored system. Jadi penyelesaian untuk masalah ini adalah pihak pentadbiran boleh menggunakan proses penukaran sistem selangkah demi selangkah dengan perlahan ataupun menggunakan strategi penanda aras iaitu benchmarking. Seterusnya iaitu memilih package standard adalah yang kurang berisiko. Jadi pihak pentadbiran perlu memilih perisian package yang standard kerana package ini memberi manfaat dari segi pengurangan risiko syarikat. Sistem rekaan lebih terjamin penggunaannya, akan tetapi risiko yang bakal dihadapi oleh Craven Book sangat tinggi. Jadi pihak pengurusan turut perlu mengkaji dengan teliti akan sebarang permasalahan yang timbul sekiranya terburu-buru dalam pembuatan keputusan. Dan akhir sekali, iaitu jangan mudah mempercayai pembekal ataupun perunding. Craven Books tidak sepatutnya mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepada perunding ataupun pembekal perisian semata-mata. Mereka perlu mengkaji terlebih dahulu atau menilai sistem yang diberikan. Jadi masalah ini boleh diselesaikan dengan mencari perunding yang berkelayakan dan berpengalaman yang luas dalam sistem. Kedua, keterlibatan perunding pada peringkat awal dan membuat sistem komunikasi yang jelas. Ketiga, mengadakan sesi temuduga untuk memilih perunding yang sesuai. Dan yang akhir sekali, bagi pembekal, mereka hanya menjual perisian dan pelaksanaannya dan bukan membuat sebarang keputusan untuk memilih perisian tersebut. Jadi, itu sahaja daripada kajian kes dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.